Ini bab berapa rakaat witir. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa ada seorang lelaki darat min ahlil badiyah, dari penduduk pedalaman, ataupun al-badiyah di sini maksudnya penduduk padang pasir lah, penduduk bukan bandar. Telah bertanya Nabi SAW tentang sembahyang malam. Maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan dua tangannya, dengan dua jarinya begini, mathna, mathna. Wal witr raka'ah, satu rakaat di akhir malam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Ayyub Al-Ansari, katanya Rasulullah SAW bersabda, witir itu adalah hak ataupun tanggungjawab atas setiap muslim. Atau witir itu ada, witir itu disyariatkan ke atas setiap muslim. Sesiapa yang hendak berwitir dengan mengerjakan 5 rakaat, boleh dia lakukan, yakni begitu. Dan sesiapa yang hendak berwitir dengan mengerjakan 3 rakaat, bolehlah dia lakukan begitu. Dan sesiapa yang hendak berwitir dengan 1 rakaat saja, falyaf'al, maka lakukanlah. Yang begitu pun boleh juga. Ini bab apa yang dibaca dalam sembahyang witir. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, katanya Rasulullah SAW selalu berwitir dengan membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la dan Qul lil ladzina kafaru dan Wallahul wahidus samad. Yani Qul lil ladzina kafaru itu maksudnya Qul ya ayyuhal kafirun. Wallahul wahidus samad itu maksudnya ialah Qul huwallahu ahad. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Jurayj, katanya saya telah bertanya Aisyah Ummul Mukminin, apakah yang Rasulullah SAW baca dalam witirnya? Fadzakara, maka perawi menyebutkan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Qala, cuma perawi berkata dalam rakaat yang ketiga dia baca Qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Yani gabungkan 3 surah itu. Ini bab qunut dalam witir. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abil Hawra, katanya, kata Hasan bin Ali, Rasulullah SAW telah mengajar aku beberapa ucapan untuk aku ucapkannya dalam witir. Ibnu Jawaz berkata dalam qunut witir, apa dia? Yaitu Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berilah petunjuk kepadaku supaya aku termasuk di antara orang-orang yang Engkau berikan petunjuk, yakni kepadanya. Wa afini fi man afait, ya Allah sejahterakan daku supaya aku termasuk di kalangan orang-orang yang Engkau sejahterakan. Wa tawallani fi man tawallait, wa tawallani fi man tawallait, dan jagalah aku, tawallani, jagalah aku, peliharalah aku di antara orang-orang yang Engkau pelihara, Engkau menjaganya. Wa barik li fima a'tait, dan Engkau berkatilah aku pada apa yang Engkau kurniakan. Wa qini syarra ma qadait, dan lindungilah aku daripada qada'mu yang buruk. Innaka taqdi wa la yuqda alaik, Engkau berkuasa, Engkau dapat memutuskan perkara mengikut apa yang Engkau kehendaki. Wa la yuqda alaik, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menghukum ataupun mengatasi Engkau. Wa innahu la yadhillu man walait
sesungguhnya tidak hina orang yang engkau muliakan, orang yang engkau kasihi. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Dalam nuskha yang lain ada sebut wala ya'izzu man 'adait, tidak menjadi mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta, maha berkat engkau Tuhan kami, wa ta'alait, dan maha tinggi engkau. Dengan satu lagi sanad Abu Ishaq dengan isnadnya dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini juga, dia kata di akhirnya, qala hadza, ini yaqulu fil witr, dia baca dalam witir, dalam qunut. Tapi kedua-dua mereka walam yadhkur, tetapi dia tidak ada menyebutkan, yakni Abu Ishaq tidak ada menyebutkan kata-kata aquluhunna, saya ucapkan dalam witir, itu tak ada sebut. Abul Hawra namanya ialah Rabi'ah bin Syaiban. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca dalam di akhir witirnya, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu, dan keselamatan daripadamu, daripada hukuman ataupun siksaanmu, kesejahteraan daripada hukumanmu. Aku berlindung denganmu daripada azabmu. La uhsi thana'an 'alaika, tidak dapat kuhinggakan pujian yang layak kuberikan kepadamu seperti mana engkau sendiri memuji dirimu. Qala Abu Dawud, Hisham adalah guru Hammad yang paling tua. Saya mendapat tahu daripada Yahya bin Ma'in bahawa beliau berkata, tidak ada orang yang meriwayatkan daripadanya selain daripada Hammad bin Salamah. Abu Dawud berkata, Isa bin Yunus meriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Arubah, daripada Qatadah, daripada Sa'id bin Abdul Rahman bin Abzah, daripada ayahnya daripada Ubay bin Ka'ab, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqunut, yakni maksudnya dalam witir sebelum rukuk. Kata Abu Dawud, Isa bin Yunus meriwayatkan hadis ini juga daripada Fidr bin Khalifah, daripada Zubaid, daripada Sa'id bin Abdul Rahman bin Abzah, daripada ayahnya, daripada Ubay, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti hadis yang tersebut sebelum ini. Dan diriwayatkan daripada Hafs bin Ghiyath, daripada Mis'ad, daripada Zubaid, daripada Sa'id bin Abdul Rahman bin Abzah, daripada ayahnya, daripada Ubay bin Ka'ab, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqunut dalam witir sebelum rukuk. Kata Abu Dawud, hadis Sa'id daripada Qatadah diriwayatkan oleh Yazid bin Zura'i, daripada Sa'id, daripada Qatadah, daripada Azrah, daripada Sa'id bin Abdul Rahman bin Abzah, daripada ayahnya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ada menyebutkan qunut dan tidak juga menyebutkan Ubay. Demikianlah diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul A'la Muhammad bin Bishr Al-Abdi, dan dia mendengar di Kufah bersama Isa bin Yunus. Mereka tidak ada menyebutkan qunut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Hisham Ad-Dastawai, Syu'bah, dan Syu'bah daripada Qatadah. Mereka berdua tidak ada menyebutkan qunut juga. Hadis Zubaid diriwayatkan oleh Sulaiman Al-Amash, Syu'bah, Abdul Malik bin Abi Sulaiman, Jarir bin Hazim. Semua mereka meriwayatkan daripada Zubaid, tetapi tidak ada sesiapa pun daripada mereka menyebutkan tentang qunut, kecuali apa yang diriwayatkan daripada Hafs bin Ghiyath, daripada Mis'ar, daripada Zubaid, kerana ia di dalam hadisnya ada berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqunut sebelum rukuk. Abu Daud berkata, tetapi itu tidak masyhur daripada hadis Hafs. Kami bimbang, ia adalah daripada Hafs, daripada bukan Mis'ar. Abu Daud berkata, diriwayatkan bahawa Ubay berqunut pada separuh yakni separuh akhir bulan Ramadan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Muhammad, daripada salah seorang ashabnya, gurunya, bahawa Ubay bin Ka'ab telah menjadi imam kepada mereka, maksudnya pada bulan Ramadan, dan dia berqunut pada separuh akhir bulan Ramadan.
dengan sanadnya. Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hasan bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mengumpulkan orang ramai supaya mengikuti Ubay bin Ka'ab. Ubay menjadi imam kepada mereka selama 20 malam, dan dalam masa itu dia tidak berqunut kecuali pada separuh yang baki lagi. Apabila tiba separuh akhir, dia takhallafa, dia tidak pergi ke masjid. Fa shalla fi baiti, dia hanya bersembahyang di rumahnya sahaja. Maka orang-orang berkata, abaqa Ubay, Ubay lari dah. Qala Abu Dawud, hadis ini menunjukkan bahawa apa yang disebutkan tentang qunut itu tidak ada apa nilainya. Dan kedua-dua hadis ini menunjukkan tentang kedhaifan hadis Ubay bahawa Nabi SAW berqunut dalam witir itu. Gitulah. Ini bab mula-mula malam ni, berapa rakaat kah witir itu? Hadis yang mula-mula dia mari ni hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar raya ada seorang penduduk pada pasir, orang darat, tanya Nabi SAW tentang sembahyang malam. Seorang lelaki min ahlil badiyah ini tidak disebutkan siapakah dia. Walaupun tak sebut, tak apa, tidak jadi cacat hadis ini. Sebab apa? Sebab yang tidak disebut itu sahabat. Rajulan min ahlil badiyah, dia tanya Nabi SAW. Bila dia tanya Nabi, itu maknanya dia sahabat lah kira-kira. Kalau dia tidak Islam, dia tanya ke dia tentang sembahyang malam. Tanya tentang sembahyang malam itu menunjukkan dia sudah Islam dah lah. Tapi ada juga orang yang mengatakan, Ibnu Umar kata anna rajulan min ahlil badiyah tu tanya Nabi, itu maksudnya dia sendiri. Tapi itu tidak tepat. Yang betulnya supaya dalam Abu Daud ni jelas dah sini, bukan dia sendiri, orang lain. Orang lain, dan orang itu adalah orang darat. Seperti umpamanya dalam riwayat Tabarani, dia ada sebut. Begitu juga dalam Muslim, ada seorang tanya Nabi SAW, wa ana bainahu wa bainas sa'il, aku duduk di antara Nabi dengan orang yang bertanya. Ibnu Umar kata, makna bukan dia bertanya, orang lain. Hadis ini menyokong lagi ni lah, bahawa yang bertanya itu bukan dia sendiri, orang lain yang tanya. Tanya tentang sembahyang malam, maka Nabi SAW qala, itu dalam kitab hadis ni, dalam hadis ni banyak dipakai dengan makna mengisyaratkan. Macam di sini, faqala bi usbu'i, dia isyaratkan dengan dua jari. Hakadha, mathna mathna, dua-dua. Mana sembahyang malam itu dua rakaat waktu moleknya, dan witir satu rakaat di akhir malam. Itulah yang paling baik. Walaupun boleh juga dibuat dengan cara yang lain lagi, ada juga hadisnya. Tapi kalau kita buat dua-dua dengan fasal, bukan dengan wasal, orang kata, dengan pisahkan. Mana dua rakaat tahiyat bui salam, dua rakaat tahiyat bui salam, begitulah seterusnya. Hak tu lebih baik lagi. Itu orang panggil fasal, pisah rakaat dia tu. Adapun wasal ni sambung selalu. Sembahyang 5 rakaat kau 7 kau berapa kau sambung selalu. Duduk pada rakaat akhir. Ada juga begitu. Ada juga duduk pada rakaat sebelum akhir dan rakaat yang terakhir. Itu saja. Hak lain tu bangun semacam. Boleh juga. Macam-macam cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW.
Dan hadis ini menunjukkan dari segi zahir ya, menunjukkan bahawa witir itu satu rakaat yang tersendiri, bukan 3 rakaat super maghrib. Zahiriannya menunjukkan gitulah. Witir itu satu rakaat di akhir malam, iaitu suku. Orang Hanafi dia tak boleh witir serakaat, dosa kalau buat witir serakaat. Siapa kau perekat tu, dia kena 3 rakaat. Jadi hadis ni dia kira witir rakaatun min akhiril lail ni maknanya satu rakaat yang disambung dengan rakaat sebelumnya. Gitu. Mana wasal jugalah. Dia faham gitu, dia takwil gitulah. Sebab apa? Sebab dia pegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil butaira. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada butaira, yakni semaya gitu. Gitu. Tunggal satu rakaat gitu. Dia pegang dengan hak itulah. Jadi hak mana-mana hadis lain ni dia takwil belaka. Kalau ada menunjukkan sa lagu ni, yakni sa sebagai mengganjilkan rakaat-rakaat yang sebelumnya. Misalnya nad. Yang ketujuh tu hak itulah sebagai witir. Kalau buat nad, yang ketujuh tu kan mengganjilkan yang 6 tu. Kalau 5, yang kelima tu mengganjilkan yang 4 sebelum pada tu. Begitu dia faham gitu. Ataupun kalau 2, yang ketiga tu mengganjilkan yang sebelum tu. Itu maksud witir bagi mereka lah. Berapa rakaat witir? Kalau dalam kitab kita ni boleh tengok kat mana ada kitab Badrul Majhud, muka surat 2, 3, 4 ni. Ada 2 macam mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Yang pertamanya al-mausul, witir mausul orang panggil, witir bersambung. Lagu mana witir bersambung ni? Iaitu seseorang yang bersembahyang itu dia tidak bertasyahud kecuali pada rakaat yang akhir sahaja. Illa fil akhirah, pada rakaat yang terakhir. Wa fi qablaha, dan hak sebelumnya. Wa fi qabliha, boleh? Wa fi qabliha, dan hak sebelumnya. Mana kalau 7 rakaat, yang ke-6 tasyahud juga, dan yang ke-7 juga tasyahud. 2 cara. Inilah yang pegang, disebut dengan putus oleh pengarang kitab Raudah, iaitu Imam Nawawi. Itu satu cara. Yang kedua al-mafsul, witir al-mafsul. Witir mafsul ni lagu mana? Iaitu seseorang yang bersembahyang tu setiap 2 rakaat dia bertasyahud. Ada seperti kita sembahyang subuh tu lah, ada tasyahud kan, rakaat yang kedua tu. Lepas tu wa illam yusallim, walaupun dia tidak beri salam, dia duduk tasyahud. Rakaat yang kedua duduk tasyahud, lepas tu tak beri salam, naik. Rakaat yang ketiga tu memang kan bangun. Rakaat yang keempat tu dia tidak beri salam juga, tapi dia tasyahud juga. Dia bangun pula. Gitu. Itu orang panggil mafsul juga tu. Mafsul tu makna dipisahkan dengan tasyahud. Setiap 2 rakaat ada tasyahud. Maksud gitu. Ada juga yang mengatakan mafsul itu maksudnya tasyahud dan salam. Mana setiap 2 rakaat ada salam. Lepas tu takbir semula, takbiratul ihram semula, buat 2 rakaat ada tasyahud, beri salam, begitulah seterusnya. Di dalam syarah Iqna' kata dia. Iqna' ni kitab fiqh Syafi'i yang masyhur lah, iaitu kepada orang yang nak lebih daripada rakaat buat sembahyang ni, dia moleknya fasal bis salam afdal, pisahkan dengan salam. Setiap 2 rakaat beri salam, hak tu lebih afdal lagi daripada wasal dengan tasyahud seperti tadi. Tasyahud ada tapi tak beri salam, bangun. Rakaat yang keempat tasyahud ada tak beri salam juga, bangun lagi, dan begitulah seterusnya. Hak fasal ini pisahkan dengan tasyahud dan beri salam, hak tu lebih afdal dalam mazhab Syafi'i pun.
Dan tidak boleh lebih daripada 11 rakaat. Tak boleh. Seperti sekalian rawatib lah. Malik berkata boleh 1 rakaat pun boleh witir. Tapi dalam kitab Siyam, Imam Malik ada sebut 3 rakaat witir. Inilah orang Hanafi pegang 3 rakaat. Dalam kitab Mughni tersebut bahawa Imam Ahmad pilih moleknya witir tu 1 rakaat, serakaat. Witir tu serakaat. Mana sebelum pada tu 2 rakaat. Buat dah wisalah. Lepas pada tu witir so. Gitu. Witir so. Kalau dia berwitir dengan 3 rakaat, ni dia. Maka aulanya fasal. Harus juga wasal. Aulanya fasal. Kalau dia buat witir 3 rakaat, 2 rakaat mula-mula ni nak witir dah. Lepas tu tasyahud wisalah. Sebab kita duk buat lah. Tempat kita. Lepas pada tu bangun 1 rakaat. Tasyahud wisalah. Hak tu hak lebih baik mengikut Imam Ahmad. Kalau nak buat lebih daripada lebih daripada kalau buat tak ada apalah, lah. Boleh juga. Aku tu pun rakaat. Kalau nak buat 3, moleknya fasal. Fasal tu maksudnya tasyahud, 2 rakaat tasyahud wisalah. Lepas tu bangun buat 1 rakaat lagi. Harus juga wasal. Tapi kalau nak sambung 3-3 tu buat salah boleh juga. Supaya mazhab Hanafi tu. Itu mengikut Ahmad. Kalau seseorang tu berwitir 5 rakaat, dia tidak boleh duduk kecuali pada akhirnya. Dan kalau dia berwitir 7 rakaat atau 9 rakaat, tidak boleh duduk kecuali pada rakaat yang ke-6 atau yang ke-8. Kalau 7 rakaat yang ke-6. Kalau hak 9 tu rakaat yang ke-8 duduk. Dan walaupun duduk, dia tidak memberi salam kecuali di akhir sekali. Mana pada rakaat yang ke-9 tu, kalau buat 9 rakaat. Kalau buat 7 tu pada rakaat yang ke-7. Rakaat yang ke-6 tu duduk saja. Duduk tasyahud lah. Baru ada. Sebelum pada tu tak ada. Bangun semacam. Tapi kalau seseorang tu berwitir dengan 11 rakaat, dia kata, dia boleh memberi salam pada setiap 2 rakaat. Itu mengikut Imam Ahmad. Tapi ada juga dalam mazhab dia, boleh kalau buat 11 rakaat ni 10 rakaat tu sambung semacam. Pada rakaat yang ke-10 tu dia duduk. Baru duduk tasyahud. Tapi tak wisalah lagi, bangun. Rakaat lagi, itu sebagai akhirnya mewitirkan. Tutiru lahunna ma qablaha. Dalam hadis ada sebutkan sesuatu mewitirkan, mengganjilkan hak sebelumnya. Mana hak yang ke-11 tu baru duduk tu, yang ke-11 tu lepas tasyahud baru beri salam. Boleh juga. Dan ini orang panggil sembahyang malam pun boleh, sembahyang witir pun boleh. Jadi segi dalam istilah hadis ni, sembahyang witir ni sembahyang malam pun orang panggil juga. Hak tula dia boleh bertukar-tukar tu. Sembahyang tahajud nak sebut sebagai sembahyang tahajud boleh juga. Tapi dia kena ada witir kat ujung tu, witir. Ataupun nak sebut semuanya sebagai witir boleh juga. Tidak salah dari segi istilah hadis ni. Dia kata belaka sembahyang malam pun waktu tula juga, sembahyang tahajud, sembahyang witir. Tetapi witir hak sebenarnya iaitu satu, yang mengganjilkan sembahyang-sembahyang lain sebelumnya. Itulah hakikatnya. Lepas tu riwayat daripada Abi Ayyub Al-Ansari katanya, al-witru haqqun ala kulli muslim. Sebab baru ni kita sudah jumpa ada hadis yang bunyi lagu ni. Haqqun itu ada 2 makna. Satu haqqun dengan makna thubut. Satu lagi haqqun dengan makna wujub. Witir itu adalah suatu kewajiban ataupun tanggungjawab atas setiap orang muslim. Kalau pakai lagu tu, Imam Abu Hanifah pakai lagu tu. Dengan sebab itu dia kata wajib. Witir ni wajib. Hakun itu dengan makna wujub, wajib, tanggungjawab, kena buat.
Tetapi kalau kata haqqun itu dengan makna thabitun syar'an wa sunnatan, makna sesuatu yang sabit berdasarkan syarak dan berdasarkan sunnah, itu Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya, iaitu jumhur ulama, mengatakan witir ini sunat. Jadi haqqun di sini dengan makna sabitun, sabit, ada. Witir-witir ni benda ada dalam syariat Islam, dalam sunnah Nabi ada. Ada tu sebagai apa? Sebagai sembahyang sunat. Sebagai sembahyang sunat, bukan wajib, bukan menunjukkan wajib. Sesiapa yang nak berwitir 5 rakaat boleh, nak witir 3 rakaat boleh, nak witir 1 rakaat pun boleh juga. Daripada sinilah ulama-ulama duduk kata witir dengan 1 rakaat saja tu boleh. Dia pegang dengan ni. Antaranya hadis ni lah. Banyak lagi lah sanad-sanad lain tu. Antaranya Ibnu Abbas, Muawiyah dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain, ada ketikanya dia buat witir 1 rakaat saja. 1 rakaat saja. Sebab itulah dalam kitab kita ni 236, cuba tengok. Wa man ahabba an yutira bi wahidah falyaf'al, qala an-Nawawi. Imam Nawawi kata dalam hadis ni ada dalil yang menunjukkan bahawa sekurang-kurang witir itu 1 rakaat, dan 1 rakaat tu adalah sahih. Boleh. Itulah mazhab kita, wa mazhabul jumhur, kata dia. Mazhab Syafi'i lagu tu, mazhab jumhur pun lagu tu juga. Imam 3 imam besar tu kata lagu tu, sebagaimana dalam Mughni kata lagu tu. Yang ni Malik, Syafi'i dan Ahmad kata lagu tu lagu. Tapi Abu Hanifah kata la yasihul itar biwahidah, tak sah witir 1 rakaat. Kalau buat juga dosa lah, bagi dia. Dan 1 rakaat tu tidak boleh jadi sembahyang. Tu dia kata wala takudur rakaah al-wahidah salatan, tidak dikira sembahyang, tak ada. Dan hadis-hadis sahih yang lain menolak hak ni, kata dia. Jadi dia fahamnya kalau kata 1 tu tutiru lahu ma qad shalla, ataupun ma qablaha. 1 tu mewitirkan, mengganjilkan yang sebelumnya. Bukan makna gitu, dak semata-mata 1 rakaat gitu, tidak. Maksud 1 tu maksudnya hak paling akhir. Hak tu mewitirkan, mengganjilkan hak sebelum. Dia takwil gitu. Lepas tu dia pegang dengan larangan, itulah hadis Nabi SAW melarang daripada butaira. Butaira tu maksudnya semaya saja. Lagu tu semaya saja. Jadi orang lain jawab larang tu maknanya tak molek lah kalau jadikan kebiasaan gitu semua. Mana larangan itu nahi, itu tidak semestinya. Mana nahi itu nahi tahrimi, ada kalanya nahi itu nahi tanzihi saja. Ini nahi tanzihi lah. Kalau ya pun bukan makna siapa tak sah semayang tu, kurang molek. Kalau kita buat gitu semua jadi kebiasaan kita. Maknanya kita kena buat macam-macam lah. Kalau jarang-jarang kita buat saja gitu, boleh juga. Lepas tu orang yang tak terima butaira ke apa tu, dia tak pakai, dia kata hadis itu tidak kuat lah, begitu begini. Kalau iya pun itu suatu ketika dulu, lepas pada tu tidak, sudah mansuh, macam-macam lah pendapatnya. Macam-macam lah pendapat. Walau bagaimanapun Imam Abu Hanifah duk pegang dengan hak tu. Itulah asas dia, sebab tu dia tak terima witir ni kalau sor kat gitu saja, tak sih. Tak apalah. Ini bab apa yang dibaca dalam sembahyang witir. Apa yang dibaca ni maknanya Quran selain daripada Fatihah tu. Itu maksud yaqra'u. Qiraah, kalau kata qiraah dalam sembahyang ni maksudnya baca Quran lah, bukan baca gol lain. Kalau baca gol lain tu dia sebut lagu lain lah, tasbih ke gapo ke gitu, kunut ke, dia sebut, adalah sebut benda lain. Tapi kalau yaqra'u ataupun qiraah maksudnya baca, yakni baca Quran. Dan kalau lagu ni
baca ni hak selain daripada Fatihah. Fatihah tu tak kira dah lah tu memanglah kena baca. Hak selain daripada Fatihah tu yang selalu Nabi bacanya gapo. Dia marilah riwayat Ubay bin Ka'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Itu dia baca. Yang ni dalam rakaat yang pertama. Wa qul lil ladzina kafaru. Ini berdasarkan riwayat yang lain, qul ya ayyuhal kafirun. Jadi qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Bukan baca hak tu sini. Tapi kalau kita tengok kepada ayat ni nampaknya seseorang Nabi baca ayat tu. Dah. Ini orang panggil riwayat, bukan perawi ni dia nak ayatnya. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun tu ada juga dibaca dengan qul lil ladzina kafaru. Bukan. Ini nak ayat makna bagi qul ya ayyuhal kafirun. Makna bagi qul ya ayyuhal kafirun iaitu qul lil ladzina kafaru. Maksud dia nya qul ya ayyuhal kafirun. Bukan boleh kita tukar qul ya ayyuhal kafirun dengan qul lil ladzina kafaru. Tak ada siapa dia kata lagu tu. Ataupun maksud sini qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Baca ayat tu pun tidak juga. Tak ada siapa kata lagu tu. Yang jelasnya perawi ni mengemukakan hadis ni, mengemukakan Quran berdasarkan makna dia. Adapun hakikat qul lil ladzina kafaru tu iaitu qul ya ayyuhal kafirun. Jangan pula kita keliru. Ada pula orang baca qul ya ayyuhal kafirun tu lagu ni pun boleh juga. Tidak lagu tu. Wallahul wahidus samad. Yani qul huwallahu ahad. Jadi adakah boleh kita kata Quran tu boleh pula baca qul huwallahul wahidus samad gitu. Hak ni pun sepatutnya adilah. Yang ni dia sebutkan ayat Quran yang berdasarkan maknanya. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi al-wahid tu ambil pada ahad tu. Al-wahid. As-samad tu Allahus samad. Ambil situ. Dia ambil maksud dia. Maksudnya baca surah Ikhlas tu lah. Qul huwallahu ahad tu lah. Baca tu. Bukan baca wallahul wahidus samad ni. Tak ada lagu tu. Ini orang panggil riwayat dengan menyebutkan makna Al-Quran itu. Bukan dia nak ayat Quran tu bunyinya lagu ni dan boleh dibaca lagu ni. Itulah hak baca lagu tu lah hak betul. Bukan. Tapi dalam mungkin setengah-setengah kita ni ada nuskha yang lain. Tepat qul lil ladzina kafaru tu qul ya ayyuhal kafirun. Kalau lagu tu mana dia kata ada nuskha, satu nuskha yang lain memang sebut gitu. Kalau lagu tu lah mana tak ada timbul masalah lah. Kalau qul ya ayyuhal kafirun memang gitu. Lepas tu riwayat yang kedua, orang tanya Aisyah, Nabi SAW baca Gabriel dalam sembahyang witir dia. Jadi Aisyah kata Rasulullah SAW baca sebab tak dia. Cuma dalam rakaat yang ketiga dia baca qul huwallahu ahad. Ni betul. Jelas. Iaitu wallahul wahidus samad tadi, qul huwallahu ahad. Cuma je beza riwayat ini dengan riwayat tadi. Dalam rakaat yang ketiga, riwayat tadi hanya menyebutkan qul huwallahu ahad saja. Surah Ikhlas tu saja. Tapi dalam riwayat yang kedua ni, selain daripada qul huwallahu ahad, disertakan dengannya dua surah lagi, iaitu muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sekali. Disebut baca gitu. Disebut baca gitu. Hak ni ramai juga orang pakai ni kan. Dia pakai ni. Tapi hadis ni tidak kuat. Hak kuatnya hak baca qul huwallah saja. Rakaat yang pertama sabbihis. Rakaat yang kedua kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Hak tadi. Hak tu lebih kuat. Tapi ramai juga orang yang duduk pakai dia selepas qul huwallah tu dia baca lagi dua surah ni. Berdasarkan hadis ni lah. Tapi hadis ini tidak kuat. Mana Abdul Aziz bin Jurayj menambahkan, dia kata qala
Wa fi tsalitsah biqul huwallahu ahad wal muawwizatain. Qala tu mana Abdul Aziz bin Juraij dalam riwayat dia ada menambahkan begitu. Tetapi orang lain hak sebelum pada ni, perawi sebelum pada ni, iaitu Abdul Rahman bin Abzah, yang meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab juga hak tadi, tidak ada menyebutkan muawwizatain ni selepas daripada suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, tak ada sebut. Lepas tu Mulla Aliul Qari kata, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini daripada Ubay. Dia tak ada sebut muawwizatain. Tak ada sebut muawwizatain. Jadi kita kena pakai hadis Ubay. Hadis Ubay hak mula-mula tadi. Hadis yang kedua ni hadis Aisyah. Pakai hak tu. Yang ni hak tak ada muawwizatain. Hak tu lebih aula lagi untuk kita pegang daripada hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz ibn Juraij ini. Sebab apa? Sebab Abdul Aziz bin Juraij ini dalam Taqribut Tahdzib dia kata fihi lin, dia ni ada kelemahan sikit. Perawi Abdul Aziz bin Juraij ni ada kelemahan sikit. Sekarang masalahnya Ijli berkata lam yasma' Aisyah, dia tak ada dengar, dia tak ada dengar daripada Aisyah. Ni kan Abdul Aziz bin Juraij kata saya tanya Aisyah. Maka kalau tak dengar nak tanya kan, nak tulis ke? Keliru lah. Dia kata sa'altu Aisyah, saya tanya Aisyah. Kalau sungguh dia kata lagu ni, makna dia dah dengar Aisyah. Saya tanya Aisyah, lepas tu Aisyah royak. Kalau dia tidak tulisnya, dengar lah. Kecuali kalau dia kata saya tanya Aisyah tu salah. Dah ulama kata dia tak dengar, dia tak dengar tu memang tak ada. Siapa dia pula salah kata dia aku tanya Aisyah tu. Kalau tanya Aisyah royak, dia dengar lah. Dia kata wa akhta'a Khusaif fa sarraha bi sama'ihi an Aisyah. Yang tersilapnya dalam riwayat ini Khusaif tu, yang ni perawi di bawahnya. Khusaif meriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Juraij. Dia tu jadi salah. Yang kata macam sesoalannya menunjukkan dia ni dengar daripada Aisyah. Sebab aku tanya Aisyah. Bila tanya Aisyah royak tu kan, dia dengar, mana dah lah. Padahal silap situ. Sebab apa? Sebab ini bercanggah daripada hak biasa. Hadis ni kena tengok canggah ke tidak dengan hak biasa atau tidak. Kalau bercanggah dengan hak kebanyakan, hak lebih kemah lagi, tak boleh, kita tak boleh pakai. Macam ni. Sebab hak kebiasaan Nabi SAW nya kalau rakaat akhir ni dia tidak panjang. Dia kau pendek lagu tu. Semaya dia tidak kau alah ke hujung lah kau panjang. Tak, tidak lagu tu. Misalnya rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Gitu kebiasaan Nabi SAW. Dia duduk ajar orang pun lagu tu. Tiba-tiba kalau buat ni jadi panjang ni, lebih panjang daripada yang kedua. Itu makna bercanggah tu. Bila bercanggah tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Ni masalah benda lagu ni kan. Tidak nanti hak lemah ni, hak tidak jelas gini ni. Hak lemah gini dan hak tak dengar tu. Kalau hak dengar pun dia masih lagi ulama bahas lagi tu. Hak ni kuat. Setara mana? Hak ni kuat. Hak ni kuat lagi. Lama ni. Dia ambil kira juga gitu. Tapi kalau nak pakai lagu ni boleh ke tidak? Boleh. Tidak siapa apa nama ni tak sah semaya tu dah. Kalau nak pakai lagu ni pun boleh. Supaya orang kita duduk amal lah. Dalam Abu Daud ni juga dulu jumpa dah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Hak dengan tambah wa bihamdih tu dhaif. Abu Daud royak. Tapi orang kita duk pakai tak apa benda lagu tu. Tu dhaif tu setara mana hadis dhaif boleh pakai lagi benda lagu tu. Cuma kalau kita nak pakai lebih kuat. Subhana rabbiyal azim, gitu je. Subhana rabbiyal a'la, tak ada wa bihamdih itu. Wa bihamdih itu ada dalam riwayat yang dhaif dalam Abu Daud riwayat. Begitu. Tujuan Abu Daud kata ni, dia kata dalam yang ketiga qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, dia nak ayat ada perbezaan lah riwayat ini dengan riwayat sebelum pada ni. Sebab riwayat sebelum pada ni tak ada ayat muawwidzatain itu tak ada. Lepas tu kita kena banding lah perawi dia tu mana kuat. Kena tengok lah. Itu cara ulama-ulama hadis. Dia tidak ayat belaka.
Cuma atas kita ngaji lagu mana. Jadi kira-kiranya hak yang kedua itu tidak kuat nak banding dengan yang pertama. Tapi kalau orang buat juga lagu ni boleh, sah semaya dia tu. Gitu. Sebab tu dalam kitab kita ni 239 bawah, dalam kitab Durrul Mukhtar, ziyadah al-mu'awwidhatain lam yakhtarha al-jumhur. Tambahan mu'awwidhatain tu selepas qul huwallah tu tidak dipilih oleh jumhur. Cara yang seumpama itu. Ibnu Abidin berkata, ankaraha Ahmad wa Ibnu Ma'in wa lam yakhtarha aktsaru ahli al-ilm kama dzakaraha at-Tirmidzi. Ibnu Abidin kata Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in mengatakan mungkar. Mana hadis pak dengan tambahan lagu ni mungkar. Maknanya hadis dhaif yang bercanggah dengan hadis yang sahih. Itu hadis mungkar, dhaif lah. Dan tidak dipilih oleh kebanyakan ahli ilmu. Imam Tirmidzi kata gitu. Jadi kalau kita nak pakai kebanyakan ahli ilmu lah. Begitu. Hak orang duduk pantah tu pakai awak gab dia nya. Pakai hak lebih kemah lah boleh. Gitu. Babul qunut fil witr. Ini bab qunut dalam witir. Ini pun yang selalu orang baca. Boleh katakan dalam apa ni orang panggil doa. Qunut tu doa dah. Qunut tu doa dah. Tapi sajalah kita kata doa qunut sebab bukit Jabal Uhud tu lah. Gitulah. Padahal Jabal tu bukit dah. Lagu tu. Boleh dikatakan baca ni lah kalau orang panggil kunut tu, baca ni. Sebelum kita pergi kepada isi dia, kita kena tengok dulu sini. Di bawah Abil Hawra dia sebutlah ni tak apalah. Tapi Ibnu Hazm dia kata tak saya pakai hadis ini. Dia kata hadis ini tidak sahih daripada Hasan tentang kunut. Tapi kata dia hadis ini walaupun tidak boleh dijadikan hujah, tidak kuat. Kita tak jumpa hak lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kunut ni, hak kemah. Nak setara ni pun tak ada. Walaupun dhaif kata dia hadis ni ahabbu ilaina minar ra'yi. Walaupun dhaif hadis ni dhaif boleh pakailah juga. Boleh pakailah juga. Pasal apa? Ni dalam bab fadilat saja, dalam bab fadilat gitu je. Bukan masalah menentukan sah atau tidak sahnya sembahyang tu. Lepas pada tu kita tengok pula tentang kunut itu. Kunut itu banyak maknanya. Antara maknanya taat, ketaatan, khusyuk, sembahyang, doa, ibadat, diri, lama berdiri, diam, duduk diam. Itu semua makna kunut belaka. Dalam Quran ada sebut wa qumu lillahi qanitin. Qanitin itu daripada kunut lah. Qumu lillahi qanitin. Jadi berdasarkan hak ni berdirilah menghadap Allah dengan penuh ketaatan. Taat dengan penuh khusyuk. Sesuai lah tu. Sukut, diam. Dengan diam, mana tidak kecek, tidak gapo, kecuali baca mana disyariatkan dalam sembahyang tu lah. Gitu. Dalam bab kunut ini dia ada 3 perkara yang khilaf di antara ulama. Yang pertama, kalau seseorang itu nak berkunut, dia kunut masa mana? Bila? Sebelum berrukuk ke atau selepasnya? Situ ada khilaf besar tu. Khilaf besar. Yang keduanya, kunut kalau dalam witir ni ada ke tak ada? Kalau ada, sepanjang tahun ke ataupun pada bulan Ramadan saja, atau pada bulan Ramadan itu hanya di akhir bulan Ramadan saja. Situ pun ada khilaf. Itu khilaf yang kedua.
Khilaf yang ketiga, kunut ni selain daripada witir ada ke tidak? Kunut selain dalam witir ni ada ke tidak? Misalnya dalam sembahyang subuh ke, dalam sembahyang zuhur ke, dalam sembahyang apa-apa ada ke tidak? Kalau ada, apa namanya? Situ pun khilaf juga. Jadi 3 perkara lah berkenaan dengan kunut ini hak khilaf ulama. Dan ketiga-tiga ni ada belaka orang buat, ada belaka, dan dalilnya ada belaka. Cuma hak ni terima, hak ni tak terima, gitu jelah. Masalah khilaf lah. Masalah khilaf. Kita nak kata bid'ah nak siapa bid'ah nak orang yang buat begini tak boleh. Dia tak sampai ke situ. Pasal apa ada juga. Ada juga khilaf. Walaupun dalam Tirmizi ke apa ada hadis yang menyebutkan kunut subuh. Kunut subuh tu akan datang bab suku pula. Dalam semaya yang lain. Dia kata bid'ah mustahdats ataupun bid'ah. Itu mana dari segi bid'ah lughawi saja. Bukan bid'ah hakikat sebenarnya, tidak. Bukan termasuk dalam bid'ah idhafiyah. Sebab apa benda tu masih khilaf lagi. Kalau ada hak kata ini sudah mansukh, ini berkenaan dengan ni, ada hak masih terima lagi. Mana hak lagu ni tak boleh kita kata orang yang mengamalkannya termasuk dalam ahli bid'ah, tak boleh lagu tu. Kalau tidak banyak benar imam-imam besar pun kena ahli bid'ah jugalah. Sahabat-sahabat pun ahli bid'ah juga. Dia akan jadi gitu. Kena beringat sikit. Banyak perkara lah hak jenis-jenis lagu ni. Tak apalah, hak tu kita bincang kemudian. Cuma di sini inilah satu-satunya hadis hak ulama kata kalau nak ada hak riwayat daripada Hasan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam macam sini. Hasan bin Ali ni cucu Nabi itulah. Hasan bin Ali, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar aku beberapa ucapan untuk aku sebutkannya di dalam witir. Di dalam witir. Lepas tu gini seterusnya. Hak ni bagi orang yang mengatakan Hasan ni dia dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah dengar sesuatu, dia kata sahih lah. Misalnya hadis ni dalam Abu Daud ni. Tetapi supaya tak adil kan silap. Perawi itu Khusaif itu dia tersilap. Dia kata Abdul Aziz bin Juraij ni pergi kata sa'altu Aisyah, aku tanya Aisyah. Padahal Abdul Aziz bin Juraij ni tak ada dengar apa-apa. Nak tanya lagu mana aja. Tidak sabit waktu. Sampai ulama-ulama pertikai kan tadi seperti tadi misalnya. Mana dalam hadis ni kadang-kadang ada benda lagu. Supaya juga di sini. Hasan bin Ali ni tak ada. Apa hadis tak ada. Hak ni ada keliru. Waham perawi di sini. Sebab apa? Ni kalau kita tengok dua las selepas pada ni kan, Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham meriwayatkan daripada Ali. Hak tu Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Kalau kita tengok perawi ni Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum ni dia ni mati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak dia Fatimah binti Walid bin Mughirah. Ibnu Sa'ad menyebutkan dia ni antara orang yang dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Nabi tapi dia tak ada hafal gapo-gapo daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqidi kata aku kira dia ni umur 10 tahun bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan dia ni mati pada zaman pemerintahan Muawiyah. Dia ni adalah anak tiri Umar bin Al-Khattab. Umar yang pera dia, jaga dia. Ayah dia mati dalam ta'un Amwas. Hakim kata dia ni sahabi. Dia ni antara orang yang Uthman suruh menyalin Quran. Mana orang penting. Mana khilaf, ada kata dia ni dah dengan Nabi, ada kata tidak. Kalau kata dah tu 10 tahun. 10 tahun pun tak ada riwayat tu daripada Nabi. Ni ambil daripada Ali bin Abi Talib. Sedangkan Hasan ini Hasan ini dia tidak walaupun kebanyakan orang kata dia ni lahir pada tahun yang keempat. Ada yang kata siapa lahir pada tahun yang ketiga. Tak boleh lagu tu. Kalau tahun yang ketiga pun tahun yang ke-10, tahun yang ke-11 baru apa tahun. Kalau orang lain pun tak ada riwayat. Dia kecil lagi. Kalau kita terima umur setara tu pun paling cepat.
Ya sebetulnya tidak gitu. Ya sebetulnya Hasan ini lahir pada tahun yang ke-7. Berdasarkan riwayat Bukhari dan sekian banyak dalam kitab-kitab sebut. Sebab apa? Sebab yang menjadi bidai kepada dia beranak ialah Asma binti Umais. Tu benarnya. Asma binti Umais ni dia turut Ja'far pada tahun yang ke-5 kenabian. Sebelum hijrah. Pada tahun yang ke-5 kenabian pergi ke Habsyah. Tak kelik. Baru dia kelik dengan suami dia Ja'far, abang kepada Sayyidina Ali tu, pada tahun yang ke-7 hijrah, selepas daripada perang Khaybar. Tu baru kelik. Sedangkan Hasan ni lahir di Madinah. Lepas perang Badar tu kan, kita tengok dalam hadis mana-mana pun, Sayyidina Ali boleh unta daripada harta ghanimah. Nabi beri ke dia seekor. Dia duk simpan nak nikah dengan Fatimah lah. Ada yang mengatakan selepas perang Badar. Ada yang mengatakan selepas perang Uhud. Kalau perang Uhud tahun yang ke-3. Selepas perang Uhud. Mullah Baqir Majlisi, ulama Syiah tu, dia kata tahun yang ke-4. Baru nikah. Bulan Muharram tahun yang ke-4 kata dia. Lepas pada perang Uhud. Mana kalau tahun yang ke-4 baru nikah, kita kata macam mana dia nak lahir pada tahun yang ke-3? Takkan lagu tu. Lepas tu Asma binti Umais tu jelas dalam riwayat-riwayat yang sahih ada sebut dia yang menyambut kelahiran Hasan. Dia tu tak ada. Baru ada pada tahun yang ke-7. Sebab tu kita kata Hasan dia lahir pada tahun yang ke-7. Kalau lahir pada tahun yang ke-7 maknanya 3 tahun je lah. Dan dengan Nabi, budak bersatu tak ada ingat ke bersatu tu. Tak ada nak ajar, tak ada nak dengar, tak ada nak gapo-gapo, tak ada. Tu riwayat. Dalam riwayat Bukhari juga disebutkan Sayyidina Abu Bakar bila sudah sembahyang asar, tubik jalan dengan Sayyidina Ali. Tubik lepas tu Hasan yal'abu ma'as sibyan. Hasan duk main-main dengan sibyan, budak-budak, kanak-kanak. Sayyidina Abu Bakar pun pegang akak letak atas bahu dia. Dia pun kata bi abi syabihum bin nabi la syabihum bi Ali. Oh, kata dia sungguh serupa dengan Nabi hak ni budak ni. Tak serupa dengan Ali, kata dia. Ali sengih suka lah. Itu cerita. Maknanya Ali Hasan yal'abu ma'as sibyan. Sabi ni dalam bahasa Arab budak besar. Tengok. Sabi ni budak duk main sama-sama budak-budak. Kecil lagi. Kalau besar dah umur 10 tahun, 11 tahun tu, itu orang panggil bukan sabi, itu orang panggil gulam. Nidak ni sabi. Berdasarkan riwayat tu benar sabarlah. Saya nak bakar hak tua tu letak atas bahu. Budak umur berapa tahun? 3-4 tahun benar sabarlah. Tapi kalau budak umur 10 tahun, 11 tahun dia tak benar sabar tu. Nak pikul lagu tu. Lepas tu duduk main hunggar dengan budak-budak lagi tak pernah sabar. Cucu Rasulullah kita nak kata umur satu duduk lagu tu lagi. Itu dua dalil. Dalil yang ketiganya dalam Tirmizi, dalam Syarhus Sunnah Baghawi, dalam banyaklah kitab-kitab yang lain disebutkan Hasan dia tak ingat rupa Nabi, dia tak ingat. Sebab tu dia tanya pak saudara dia Hindun. Dia tanya pak saudara dia. Anak Khadijah dengan ayah hak dulu. Dia tanya Nabi ni dalam Syama'il Tirmizi pun sebut lagu tu juga. Nabi ni rupa dia lagu mana? Dia lagu pak saudara dia tu royak ke dia. Kalaulah dia dah belajar dengan Rasulullah sampai gini, takkan dia tak ingat? Tak pernah sabar tu. Orang yang dah dengan Nabi SAW lahir pada tahun yang kedua hijrah, pada tahun yang ketiga hijrah, berapa ramai? Tak ada riwayat serabut hadis daripada Nabi SAW. Tak ada riwayat. Ni kalau tahun yang ketujuh nak ada riwayat apa? Ajar pula semaya witir pula dah. Budak besar mana? Ajar semaya witir. Tu tak pernah sama. Dengan sebab itu ini adalah waham perawi. Kalau ada pun sini saja. Dan riwayat ini tidak kuat mana. Tetapi boleh jadi Hasan ini dia dengar daripada ayah dia, Sayyidina Ali. Seperti mana dalam riwayat lagi, selepas ni kita baca tadi, yang riwayat yang kedua selepas ni, Abdul Rahman bin Harith bin Hisham meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib. Abdul Rahman 10 tahun. Dia umur dia 10 tahun.
Umur dia 10 tahun ketika Rasulullah wafat tu, umur 10 tahun. Mana tua lagi lah. Dia ni tak ada beriwayatkan sendiri daripada Nabi. Kalau dia dah tengok, dah jumpa dengan Nabi SAW, dan dia ni sudah cerdik dah, apa dia tak terima? Hak ni pun ambil daripada Ali. Hak munasabahnya ni pun Hasan ambil daripada ayah dia Sayyidina Ali juga. Hak munasabah. Maknanya hadis ini adalah hadis mursal. Hadis mursal. Kalau kita kata ambil daripada Sayyidina Ali, munasabah. Cuma tidak disebut Sayyidina Ali. Tidak disebut. Tu. Bila tak sebut, tak apalah benda lagu ni untuk nak baca ni boleh. Molek. Ni nak baca ni. Tapi dari segi subut dia tu. Dari segi adakah benda ni sabit atau tidak? Ya, kalau dia ni dah dengar, dah belajar, Rasulullah dah ajar ke dia benda lagu. Kalau nak ada apa hak ni je. Hak ni je. Hak lain-lain tak ada. Tak ada sebut. Hak munasabahnya tak ada. Kalau dia tak ada kenal Nabi, terpaksa kena tanya pak saudara, macam mana dia nak belajar lagu ni? Dengan sebab itulah, seperti tadi, perawi itu dia keliru. Sampai dia kata sa'altu Aisyah. Sedangkan Abdul Aziz bin Juraid itu ulama kata dia tak ada. Tak ada jumpa dengan Aisyah. Dia tak ada dengar. Macam mana nak kata sa'altu Aisyah? Kalau kata sa'altu Aisyah ni, Aisyah wayak dia dengar lah. Jadi kata perawi bawahnya keliru, iaitu Khusaif. Lagu hak ni pun lagu tu lah juga. Hak ni pun lagu tu lah juga. Boleh jadi Abil Hawra tu yang keliru, ataupun Buraid bin Abi Maryam kah, hak bawah tu boleh jadi keliru. Tu dia. Tetapi dari segi makna dia molek. Untuk dibaca memang sesuai, ulama semua terima hak ni. Cuma dari segi takdilah, dari segi bahas tu. Dari segi makna dia, kalau nak kunut baca hak mana, hak ni hak paling molek. Hak ada, hak paling molek. Hak adanya ni. Lepas pada tu super riwayat tadi juga, cuma dia kata hadza yaqul fil witr, dalam qunut. Tetapi dalam riwayat ni dia tak ada sebut. Untuk saya sebut dalam witir, tak ada sebut. Abul Hawra namanya Rabi'ah bin Syaiban. Namanya Rabi'ah bin Syaiban. Lepas tu riwayat Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham tadi, daripada Ali bin Abi Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca di akhir witirnya gini. Di akhir witirnya gini. Hak ni lah kita sebut tadi, Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham. 10 tahun. Umur 10 tahun ketika Nabi wafat. Maknanya pada tahun yang pertama hijrah lah kita kata dia lahir. Setara dia ni pun tak ada. Ambil daripada Sayyidina Ali. Macam mana kalau Hasan tu lahir pada tahun yang ketiga, keempat, apa lagi kalau kita kata tahun yang ketujuh, nak dah? Tak ada, tak boleh. Gitu. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca di akhir witirnya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung, a'udzu biridhaka, dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu. Biar engkau redha dan aku tidak mendapat kemurkaanmu, dengan kesejahteraanmu daripada hukuman. Engkau memberikan kesejahteraan sehingga aku terselamat daripada keseksaanmu. Wa a'udzubika minka, aku berlindung denganmu daripadamu. Apa makna berlindung denganmu daripadamu? Yang berlindung dengan rahmatmu daripada azabmu. Gitu. Tidak dapat aku hinggakan pujian kepadamu seperti mana engkau puji dirimu sendiri. Kita nak puji tu supaya Tuhan puji dia sendiri, kita tak akan dapat. Pasal apa? Kita tidak mencapai hakikat dia. Pengetahuan kita tentangnya tu tidak sampai ke seperti mana dia tahu diri dia sendiri. Jadi kita nak puji setara mana? Puji sebanyak mana pun tak akan sampai. Maknanya Allah SWT ni banyak sangat perbuatan dia tu, ciptaan dia tu yang layak dipuji. Pujilah kau. Ada bulu dalam hidung tu pun puji juga. Kalau tak ada bulu dalam hidung tu masuk mata, nah. Senang-senang. Ni lalat kau, nyamuk kau, gapo masuk cocok lah. Ada bulu mata pun rahmat juga.
Puji juga tu. Molek belakang. Comel kau dia buat. Kebaikan untuk kita. Ada bulu tiok kau gapo kau molek. Layak dipuji belakang. Bersih kau ketuk kau puji belakang. Memang layak dipuji. Bayar kan kalau tak ada ketuk. Lagu mana? Busuk-busuk pun. Busuk-busuk pun. Kalau tak boleh ketuk. Tak boleh berak. Lagu mana? Semua hak dia buat tu layak dipuji. Bukan hak nampak comel saja, hak udah pun. Hak tempat-tempat pelancongan yang menarik tu memanglah orang puji lah. Hak tidak gitu pun layak dipuji belaka. Tuhan mematikan, Tuhan yang menyebabkan orang sakit. Hakikatnya layak dipuji perbuatan dia. Hakikat di sebalik tu ada hak molek. Ada hak molek. Sebab tu kata la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Lepas tu Imam Abu Daud doa ayatlah, ni sanak ni gini. Itulah beza sanak lah. Dalam ni ada gini, dalam ni tak ada ni. Itulah. Dia sebut beza tu. Itu riwayat daripada Ubay bin Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut yang di dalam witir sebelum rokok. Ada. Tapi ada juga orang lain tak ada sebut sebelum rokok tu. Macam-macam lah. Dia koyak perbezaan. Dan perbezaan yang seperti ini menjadikan hadis ini muttarib, tidak tetap. Kali gini. Sebab itu Imam Abu Daud kata tak kemah. Kunut dalam witir sebelum rokok. Qala Abu Daud. Kalau qala Abu Daud ada tu pada Abu Daud komen tu biasanya hadis tu tidak kemah lah. Dalam Abu Daud. Dia ada lah tu. Di sisi dia sendiri pun dia ada tak kemah. Sekurang-kurangnya di sini gapo dia nak ayat aja. Hadis ini muttarib, tidak tetap. Sekali begini walaupun perawi di atas dia tu orang sama. Tapi perawi di bawah ni ramai ni riwayat lagu ni tak sama. Macam di sini. Hak kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada sebut pula kunut. Tak ada sebut pun Ubay. Bila tak ada sebut Ubay, bermakna hadis ini tidak hadis ini mursal lah. Mana tidak muttasil. Perawi sahabat ni Ubay bin Ka'ab tak ada disebut pun dalam ni. Ada juga. Jadi Imam Abu Daud mari beberapa sanad dia. Ada juga orang tak ada beriwayatkan hadis ni dia tak ada sebut pun kunut tak ada. Dia nak ayat apa kita kata tadi lah. Maknanya hadis ini diriwayatkan melalui beberapa turuk yang mana kesimpulan yang dapat kita buat daripadanya ialah tak tetap hadis ni. Bila tak tetap tak kemah. Hadis muttarib adalah salah satu sifat hadis dhaif. Wa qad rawahu aidan Hisham ad-Dastawai dan Syu'bah daripada Qatadah, tapi kedua mereka juga tak ada sebut kunut itu. Apa lagi nak kata kunut sebelum rokok? Kunut tu tak ada sebut langsung. Dia kata dia bimbang takut benda-benda ni diriwayatkan daripada Hafaz ni bukan daripada Mis'ad sebenarnya, tapi daripada orang lain. Hak kata ada lagu ni. Qala Abu Daud, diriwayatkan bahawa Ubay berkunut pada separuh daripada bulan Ramadan. Tapi Abu Daud kata yurwa, yang ini dengan sirah tamrid, mengisyaratkan kepada kedhaifan riwayat itu. Iaitu dia berkunut pada separuh akhir separuh bulan Ramadan, yakni separuh akhir. Dan ini dijelaskan oleh riwayat yang kemudian ini. Ubay bin Ka'ab jadi tu imam pada bulan Ramadan, dia berkunut pada separuh akhir bulan Ramadan. Dengan sebab itu orang buat separuh akhir bulan Ramadan tu kan ada orang buat tu kan. Itulah. Tapi benarnya setara ni macam ni. Hisham meriwayatkan daripada Muhammad bin Sirin an ba'dhi ashabi. Siapa ba'dhi ashabi tidak jelas. Mana perawi itu majhul. Bila majhul dhaif. Dhaif. Lepas tu dia sebut ini kalau kita tengok riwayat Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad lah tu. Imam Abu Daud ni tu dia salah seorangnya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ada orang kata Ahmad bin Hanbal,
bin Hanbal tu datuk dia Hanbalnya, ayah dia nama Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Tapi orang Arab ni memang dia kecek juga lagu tu, bin datuk, bin datuk. Macam Ibnu Rushd tu datuk dia yang keberapa tu, ada bertujuh nama, 7 keturunan, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad tu main lagu tu, tujuh Rushd. Yang ketujuh, datuk yang ketujuh. Baru. Tapi orang panggil Ibnu Rushd. Mana gitu? Ni pun Ahmad bin Hanbal. Kalau kata Ahmad bin Hanbal lagu tu, dia mesti kena ada alif dari segi tulisan dia. Sebelum Ibnu tu, ba, nun tu sebelum kena ada alif. Tu baru tulisan yang betul. Kalau ba nun saja tak betul. Salah dari segi imla. Macam kalau Ahmad bin Muhammad macam ni. Tak ada alif tu, ba nun saja. Betul. Sebab Muhammad tu memang ayah dia. Tapi kalau Ahmad bin Hanbal, dia kena ada alif. Isyarat kepada Hanbal itu bukan ayah dia betul. Itu kaedah. Ramai orang kadang-kadang tak rasa benda lagu tu. Besar makna tu alif sebutir tu. Alif sebutir. Tak apalah. Dalam syarah Iqna dia sebut. Ini dia ambil fiqh Syafi'i. Elok berqunut di akhir witirnya pada separuh kedua bulan Ramadan. Mana 15 ke atas tu lah. Maknanya mandub, sunat, ada kata. Iaitu seperti qunut subuh dari segi lafaz dan mahalnya. Dari segi lafaz dan tempatnya. Tempatnya tu maksudnya lepas daripada rokok lah, bangun daripada rokok. Kalau hak Syafi'i ni, bukan hak Syafi'i. Dan degah, baca degah lah. Di dalam syarah Iqna juga ada sebut tentang ab'ad. Fil ab'ad al-qunut, termasuk dalam sunat ab'ad, ialah qunut dalam i'tidal rakaat yang kedua sembahyang subuh, fi halil amni, dalam keadaan aman. Tak ada nazilah gapo. Biasa ada. Fa in nazalat nazilatun, kalau berlaku sesuatu peristiwa besar, malapetaka kau gapo kau nazilah tu, maka mustahab dilakukan kunut ini pada semua sembahyang, bukan subuh saja. Pada rakaat akhir tu, rakaat akhir itu khilaf lah. Ada yang mengatakan sebelum rokok, ada yang mengatakan selepas rokok. Kalau hak Syafi'i ini dia terima selepas rokok lah. Tak apalah. Lafaznya Allahumma hadini fi man hadai, gitulah. Hak tadi lah. Tapi hadis itu kalau nak kira sebenarnya tidak kuat. Lepas tu riwayat daripada Hasan bahawa Umar bin Al-Khattab melantik Ubay jadi tu imam. Ubay ni pun sembahyang 20 malam. Dia tidak berkunut kecuali pada separuh yang baki lagi. Bila tiba separuh yang akhir, 10 yang akhir tu, dia pun tak pergi masjid, sembahyang di rumah dia. Orang pun duduk kata Ubay lari tu. Ubay lari. Hadis ini menunjukkan bahawa apa yang disebutkan tentang kunut itu sebenarnya tak ada gapo pun nilai. Sebab apa? Sebab ni riwayat Hasan. Yunus bin Ubaid meriwayatkan daripada Hasan. Hasan itu maksudnya Hasan Basri, bahawa Umar bin Al-Khattab, Hasan Basri dia tak ada dengan Umar. Dia tak ada dengan Sayyidina Umar. Hasan Basri. Dalam kitab di kita ni ada ayat. Hadis ni menunjukkan dhaif hadis Ubay yang terdahulu. Dan dua hadis ni dhaif kedua-dua. Adapun yang pertama sanad dia tu majhul, tak adilah. Ba'du ashabihi tu. An ba'di ashabihi. Muhammad bin Sirin meriwayatkan daripada ba'di ashabihi. Jadi hak tu majhul, dhaif. Hak yang kedua ni pula Hasan Basri. Fa fihi inqita', putus sanad dia. Sebab apa? Sahibul Jauharin Naqi kata athar Ubay dalam sanadnya ada majhul, hak tadi. Dan Hasan hak yang kedua ni tak ada dengan Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab dia dilahirkan 2 tahun terakhir zaman pemerintah Sayyidina Umar. Sebelum Sayyidina Umar mati 2 tahun baru dia lahir. Mana 2 tahun akhir. Maknanya ketika Sayyidina Umar mati tu umur dia baru 2 tahun. Dia nak ada apanya? Budak umur 2 tahun. Nak ayat cerita Sayyidina Umar ni, kalau kata dia tu wali sekalipun, tak boleh pergi. Ulama hadis tak sepakat. Kata wali ni, dia ni Hasan Basri ni, tak boleh. Kita nak nyata jelas. Lagu ni umur setara ni tak boleh. Tidak, bukan sinnut tahammul orang panggil. Bukan umur menerima hadis.
Muktabar penerimaan dia tu tak boleh pakai. Itulah. Sebab tu tak boleh. Maknanya hadis ini munqati, putus. Lepas tu kalau kita kata ni Hasan ni meriwayatkan secara mursal daripada Umar, tak boleh juga. Sebab mursal Hasan Basri ini karih. Ulama kata sepuh angin, tak boleh nak pegang. Tak boleh nak pegang sepuh angin. Tak kemah lah. Riwayat mursal Hasan Basri ni tak kemah. Lepas tu kalau kita tengok kepada riwayat ni, separuh akhir lagu mananya, bila tiba 10 yang terakhir tu, dia pula tak pergi masjid. Mana separuh akhir? Kalau separuh akhir ni 15, tu baru separuh akhir. Ni maknanya dia semaya bersama mereka 20 malam. Maknanya 10 mula-mula, 10 yang kedua. Kan 3 kan? Kalau kita kira 30 hari lah. Kita kata bulan Ramadan, 10 mula-mula tu semaya, tak baca kunut. 10 yang kedua tu baca kunut. Ni dia kata apabila wala yaqnutu bihim illa fi nisfil baqi. Dia tidak berkunut kecuali pada separuh hak baki lagi. Separuh hak baki lagi ni hak mana? Separuh yang baki lagi ni daripada bulan Ramadan ke, atau separuh yang baki lagi ni daripada hak dia buat tu, dia jadi tu imam tu. Kalau separuh daripada hak dia buat, dia jadi tu imam tu, mana 20 hari. 10 hari mula-mula tu tak buat, 10 hari kemudian hak tu dia buat. Itu makna separuh akhir. Bukan makna separuh akhir ni sebuah bulan Ramadan tu, tak. Dia tidak begitu. Sebab 10 akhir tu dia tak pergi dah masjid. Itulah sifat hadis dhaif ni, dia jadi tak kemah cara cerita dia. Itu sifat hadis dhaif. Lagu tu lah. Sebab itulah Imam Abu Daud kata, dua hadis ini menunjukkan kedhaifan hadis Ubay, bahawa Nabi berqunut dalam witir. Itu makna. Tak ada qunut bagi dia. Tak ada qunut. Sebab kalau ada apa, tengok lagu tadi ada. Setahu tu ada. Bab doa ba'da al-witri, doa selepas witir. Wallahu a'lam.